Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 1. Untuk slot kali ini, Ustazah akan menerangkan tentang skim pinjaman buku teks atau singkatannya SPBT. Sebelum Ustazah meneruskan penerangan tentang skim pinjaman buku teks, Ustazah ingin memperkenalkan nama penuh Ustazah. Nama Ustazah ialah Puan Nur Haslina binti Ramli, merupakan salah seorang guru yang mengajar di sesi petang. Ustazah juga merupakan guru penyelaras skim pinjaman buku teks untuk sesi petang. Sekiranya murid-murid mempunyai masalah berkaitan dengan buku teks, bolehlah berjumpa dengan Ustazah. Ustazah mewakili unit SPBT Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya mengalu-alukan kedatangan murid-murid tahun 1 ke Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Selamat datang ke bilik operasi SPBT sekolah ataupun dikenali sebagai bilik BOS. Mari kita kenal pasti di mana kedudukan bilik BOS atau bilik SPBT Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Bilik BOS sekolah kita terletak di Blok D, tingkat 3. Untuk sampai ke bilik BOS, kita perlu menaiki tangga sehingga ke tingkat 3 dan bilik itu terletak di sebelah kiri. Di hadapan pintu bilik BOS tertera perkataan Bilik BOS SK Lunas Jaya. Ini adalah pandangan keadaan bilik BOS. Terdapat rak-rak buku teks yang tersusun kemas bermula tahun 1 sehingga tahun 6. Buku-buku yang tersusun di rak ni adalah buku-buku tahun 1 yang bakal kamu terima kelak. Seterusnya kita pergi kepada fungsi bilik BOS. Fungsi utama bilik BOS ialah tempat penyimpanan buku teks dan buku aktiviti murid. Segala buku teks dan buku aktiviti yang diterima daripada pembekal akan diletakkan di dalam bilik ini. Fungsi yang kedua, mengurus pengagihan dan pemulangan buku teks dan buku aktiviti kepada semua murid. Biasanya, pengagihan buku teks dan buku aktiviti akan dilakukan pada awal tahun, manakala pemulangan buku teks akan dilakukan pada akhir tahun. Mari kita kenali buku-buku teks dan buku-buku aktiviti tahun 1. Terdapat 11 buah buku teks dan 7 buah buku aktiviti untuk murid yang beragama Islam, manakala 9 buah buku teks dan 6 buah buku aktiviti untuk murid yang bukan beragama Islam. Untuk mata pelajaran yang pertama ialah Bahasa Melayu, murid-murid akan mendapat sebuah buku teks dan 2 buah buku aktiviti iaitu jilid 1 dan juga jilid 2. Untuk mata pelajaran yang kedua iaitu Pendidikan Islam, murid yang beragama Islam akan mendapat sebuah buku teks dan sebuah buku aktiviti, manakala murid yang bukan beragama Islam hanya mendapat buku teks pendidikan moral sahaja. Untuk mata pelajaran yang ketiga ialah mata pelajaran sains, murid-murid akan mendapat sebuah buku teks sains dan sebuah buku aktiviti sains. Bagi mata pelajaran yang keempat iaitu matematik, murid-murid akan mendapat sebuah buku jilid 1, buku teks dan sebuah buku aktiviti jilid 1. Seterusnya, buku yang kelima ialah juga buku matematik jilid 2 dan buku aktiviti jilid 2.
Bagi mata pelajaran bahasa Arab, murid-murid akan mendapat sebuah buku teks dan sebuah buku aktiviti bahasa Arab. Seterusnya, buku Supermind, murid-murid akan mendapat sebuah buku teks Supermind untuk mata pelajaran bahasa Inggeris. Yang ke-8 ialah mata pelajaran pendidikan kesenian. Murid-murid akan mendapat sebuah buku teks sahaja. Yang ke-9, pendidikan jasmani dan kesihatan. Murid-murid akan mendapat sebuah buku teks sahaja. Yang ke-10, buku Iqra jilid 1 untuk murid yang beragama Islam sahaja. Yang ke-11, buku Iqra jilid 2 juga untuk murid yang beragama Islam sahaja. Seterusnya, Ustazah akan menerangkan tentang peraturan penggunaan buku teks. Apakah perkara pertama yang perlu dilakukan oleh murid-murid setelah menerima buku teks dan buku aktiviti? Okey. Yang pertama, murid-murid perlu pastikan menulis nama pada buku teks dan buku aktiviti. Okay, kenapa pentingnya kita menulis nama pada buku teks dan buku aktiviti? Okay, sekiranya buku itu tercicir dan ada orang yang menjumpai buku itu, okay, dia dapat kenal pasti siapakah pemilik buku itu. Okey, murid-murid semua boleh tulis nama di bahagian halaman muka surat terakhir buku teks, ya. Murid-murid tulis nama, tahun dan juga tarikh penerimaan buku teks di halaman terakhir setiap buku. Okey, murid-murid juga perlu pastikan setiap buku yang diterima perlulah dibalut dengan plastik lut sinar. Plastik lut sinar. Plastik ini sangat berguna untuk mengelakkan buku itu sekiranya terkena air. Okey, seterusnya, murid-murid dilarang mengoyakkan buku teks. Okey, buku-buku yang diberi pinjaman oleh pihak sekolah hanyalah untuk pinjaman sahaja. Jadi, anda semua dilarang untuk mengoyakkan buku teks tersebut. Peraturan yang seterusnya ialah murid-murid dilarang mengambil buku teks rakan yang lain. Okey, pihak sekolah telah membekalkan setiap murid satu set buku teks yang lengkap. Jadi, tidak boleh mengambil atau meminjam buku teks daripada rakan-rakan yang lain. Peraturan yang seterusnya ialah murid-murid sama sekali dilarang menconteng buku teks. Okay, murid-murid tidak boleh menconteng buku teks menggunakan pensel, pen ataupun pensel warna. Buku ini adalah buku pinjaman sahaja daripada pihak sekolah. Peraturan yang seterusnya ialah murid-murid tidak boleh meninggalkan buku teks ataupun buku aktiviti di merata-rata tempat. Jaga dan hargailah buku-buku tersebut seperti mana awak menjaga barangan kesayangan awak yang lain. Okey, seterusnya, murid-murid yang mengalami kehilangan buku perlulah bertanggungjawab dengan menggantikan buku yang hilang. Peraturan yang terakhir ialah murid-murid mesti memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan
oleh pihak sekolah. Biasanya pihak sekolah akan memungut semula buku teks pada akhir tahun sebelum cuti persekolahan akhir tahun. Untuk buku teks sahaja yang perlu dipulangkan, manakala buku aktiviti tidak perlu dipulangkan. Awak boleh simpan buku aktiviti di rumah awak. Okey, setakat ini sahaja penerangan daripada Ustazah selaku guru penyelaras buku teks sesi petang. Ustazah harap murid-murid tahun 1 akan menjaga dan menghargai buku-buku teks dan buku-buku aktiviti yang akan diterima kelak. Sekian dulu daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.